Di dalam sebuah hadis riwayat pada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata dia anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala sayakhruju qaumun minan nar min ahli tauhid wa yadkhuluna al-jannah. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata satu kaum daripada ahli neraka yang mereka ini masa atas dunia dulu orang Islam. Mereka ni ahli neraka, tapi masa hidup dulu mereka orang Islam, tapi orang Islam yang bermasalah, orang Islam yang buat dosa, orang Islam yang buat maksiat, orang Islam yang makan riswah, orang Islam yang buat zalim dekat orang. Mereka orang Islam masa atas dunia dulu, tapi orang Islam yang bermasalah. Mereka masuk neraka. Bila cukup time mereka diazab sehingga selesai segala dosa mereka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dikeluarkan mereka daripada neraka, dibawa masuk ke dalam syurga. Pasal apa? Pasal dia mati sebagai orang Islam. Banyak mana pun dosa dia, selepas habis azab, selesai segala dosa dia dibalas dengan azab, dia akan pergi ke syurga. Pada ketika itu dalam surah Al-Hijr ayat 2 Allah berfirman, rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin. Pada ketika orang-orang Islam yang berdosa, yang mati masuk neraka, yang sudah diazab dia sehingga selesai dosa-dosa dia, ketika mereka ni dibawa keluar daripada neraka nak pergi ke syurga, orang yang mati kafir yang duk ada di dalam neraka ni duk tengok orang-orang yang Islam yang dulu jahat tapi Islam duk keluar daripada neraka, duk pergi ke syurga, daripada satu puak kepada satu puak, daripada satu kumpulan kepada satu kumpulan. Geng-geng yang mati kafir ni kata apa? Rubama yawaddul ladzina kafaru. Pada hari itu orang-orang kafir ni teringin sangat depa ni lau kanu muslimin, kalaulah dulu kita pun Islam juga, alangkah baiknya. Jadi orang Islam ni walau dosa banyak mana pun satu hari ke syurga, tapi mati kafir sampai bila-bila dalam neraka. Bila dia tengok orang-orang Islam duk keluar, duk masuk syurga, duk keluar daripada neraka masuk syurga, satu kumpulan pada satu kumpulan, dia tak boleh tahan, terkeluar di mulut mereka yang akan kekal di neraka ni. Mereka kata, ish, kalaulah dulu kita jadi orang Islam, alangkah baiknya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hari akhirat juga dipanggil Yaumul Hasr. Ha sin ra, hasr maksud dia hari sesalan. Tidak ada manusia yang hidup pada hari akhirat esok melainkan menyesal semua. Orang kafir menyesal pasal tak jadi Islam. Pemimpin menyesal pasal tidak amanah dan tipu rakyat semasa jadi pemimpin. Ulama menyesal pasal masa hidup atas dunia mereka jadikan dakwah ini sebagai produk untuk diniagakan. Di atas dunia Allah bagi dekat dia ilmu, dia jadi ulama, dia menjual ilmu dia dengan harga yang tertentu. Anda panggil aku ceramah 3,000. Kawan nak panggil ni kata ni ustaz, tapi masjid ni masjid kecil aja, 3,000 tak boleh bayar, 300 boleh tak? Dia kata 300 panggil ustaz lain. Macam ni punya ulama di hari akhirat esok dia menyesal di depan Allah kerana dia jadikan Islam, dia jadikan dakwah dia sebagai produk untuk buat duit. Peniaga menyesal pasal tipu customer dia. Hakim menyesal, judges, para hakim menyesal kerana tidak adil di dalam penghakimannya. Lawyer menyesal pasal membela orang salah jadi betul dan orang betul terperosok ke penjara. Polis menyesal sebab tangkap orang yang tidak bersalah. Ibu bapa menyesal kerana tidak didik anak dengan sewajarnya.
Anak-anak menyesal pasal tak cukup bakti kepada mak bapak dia sebelum mati. Suami menyesal pasal tidak jalan tanggungjawab terhadap isteri. Isteri menyesal sebab derhaka suami. Semua orang diselubungi sesalan, menyesal kerana tidak gelut untuk taat Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyesal pasal ada yang tinggal salat fardu. Menyesal pasal banyak peluang untuk buat pahala, buat benda sunat, dilepaskan begitu sahaja. Menyesal pasal kurang baca Quran. Menyesal pasal dibiarkan lidah tidak berzikir kepada Allah. Menyesal kerana kurang sedekah. Menyesal kerana tidak beristighfar kepada Allah. Menyesal kerana kurang segala-galanya. Tuan-tuan, saya pesan diri saya dan saya pesan dekat tuan-tuan semua, kurangkanlah rasa sesalan itu dengan sedang segala kesilapan kita sebelum terlewat. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita, insya-Allah.